أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah keizinannya kita dapat sama-sama pada malam yang mulia ini untuk menyambung perbincangan kita berkenaan himpunan hadis-hadis dakwah dan tarbiyah. Pada malam ini kita tengok sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang di bawah tajuk melakukan tindakan mutaba'ah, iaitu follow up. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'iman qala Abu Bakr ana qala faman tabi'a minkumul yawma al-janazah qala Abu Bakr ana qala faman at'ama minkumul yawma miskinan qala Abu Bakr ana qala faman 'ada minkumul yawma maridan qala Abu Bakr ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'anna fil amri illa dakhala al-jannah, atau kama qala sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Apa maksud hadis ini, tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bersabda. Dia tanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi Nabi ni follow up kepada para sahabat dia. Nabi tanya kepada para sahabat dia, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Wahai sahabat-sahabatku, kata Abu Hurairah, Nabi ceritakan bahawa satu hari Nabi tanya pada sahabat-sahabat dia, man asbaha minkumul yawma sha'iman, barang siapa yang hari ini dia berpuasa. Nabi tanya para sahabat, wahai para sahabat semua, hari ini siapa yang berpuasa? Dalam majlis itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam majlis tersebut adanya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakr. Abu Bakar ini salah seorang sahabat Nabi yang amat rapat dengan Nabi. Bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelarkan sebagai As-Siddiq. Apa maksud As-Siddiq? Membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dia benarkan. Apa yang keluar daripada mulut Nabi, dia benarkan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia benarkan dan laksanakan tanpa ragu-ragu, tanpa argue, tanpa pertanyaan. Betapa walaknya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu walak. Kita tengok dalam peristiwa Hudaybiyah, ketika mana rombongan umrah yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadap oleh Quraisy, ketika itu berlakulah perbincangan. Lalu dimeteraikan perjanjian di wilayah Hudaybiyah. Walaupun dalam perjanjian tersebut di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum musyrikin Mekah, seolah-olah perjanjian tersebut berat sebelah. Siapa yang argue? Yang tidak berpuas hati dengan keputusan Nabi ini salah seorang sahabat Nabi besar juga, iaitu Umar Al-Khattab. Tak puas hati. Wahai Rasulullah, betul tak ni? Adakah kamu ni betul-betul Rasulullah? Adakah kita pada agama yang benar? Keluar daripada mulut Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terima dan patuh.
apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Siddiq membenarkan. Sifat taat setia ni salah satu sifat orang muslimin patuh terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ini ditanya dalam kelompok itu, salah seorang sahabat Nabi Abu Bakar dan tuan. Nabi tanya, "Hai, siapa yang berpuasa?" Kebetulan Abu Bakar ada. Nabi Abu Bakar sebut, angkat tangan, "Ana ya Rasulullah," aku, hai Rasulullah. Maka Nabi sambung lagi pertanyaan yang kedua. Qala faman tabi'a minkumul yawmal janazah. Hari ini siapa dalam kalangan kamu yang mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar sebut lagi, qala Abu Bakr, ana, aku, hai Rasulullah, mengiringi jenazah. Nabi tanya soalan yang ketiga, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Barang siapa yang hari ini memberi makan kepada orang miskin. Lantas Abu Bakar yang ada di situ pun angkat tangan, wahai Rasulullah, aku beri makan orang miskin. Pertanyaan yang keempat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala faman 'ada minkumul yawma maridan. Barang siapa yang hari ini dia menziarahi orang sakit. Maka soalan yang keempat ini dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia pun menziarahi orang yang sakit. Maka Nabi SAW sebut, "Man syama'anna fil amri illa dakhala al-jannah." Barang siapa yang menghimpunkan semua amalan ini, dia akan masuk syurga. Subhanallah tuan-tuan. Nabi nak ceritakan tentang amalan-amalan yang membuatkan salah seorang itu memasuki syurga. Baiklah, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kacamata dakwah dan tarbiyah daripada hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan dan kelebihan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Apa keistimewaan dan keutamaan Sayyidina Abu Bakar ini? Selain dia merupakan sahabat yang paling rapat dengan Nabi, yang paling setia dengan Nabi, yang merupakan bapa mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Nabi dalam peristiwa hijrah. Salah satu kelebihan dan keutamaan yang kita lihat daripada hadis ini ialah Sayyidina Abu Bakar ini sentiasa bersegera dan bersungguh-sungguh untuk melakukan dan juga melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap sahabat yang begitu rapat dengan Nabi ini, hebatnya Abu Bakar ini, apa saja amalan yang disebut oleh Nabi, maka dia tidak akan menolak dan mengabaikan amalan tersebut. Benda yang keluar pada mulut Nabi berkaitan amalan-amalan, maka dia merupakan orang yang mula-mula, orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok apa keistimewaan amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, Nabi sebut, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Barang siapa yang kalangan kamu ini yang berpuasa. Puasa dekat sini menunjukkan puasa sunat, bukanlah puasa wajib bulan Ramadan. Apa maksud puasa sunat? Puasa sunat ialah puasa-puasa yang dilakukan selain daripada puasa wajib. Kita belajar kan? Puasa ni ada beberapa hukum. Di antaranya puasa wajib. Apa puasa wajib kan? Puasa bulan Ramadan. Lagi puasa wajib qada. Ada tidak puasa wajib? Nazar. Bernazar tak puasa dengan niat-niat tertentu, puasa wajib. Ada lagi puasa wajib? Kafarah. Kafarah. Nabi sebut antara kafarahnya berpuasa pada di tanah haram dan disambungkan kepada di selain daripada tanah haram. Baik. 4 jenis puasa wajib. Puasa sunat, di antaranya puasa
Isnin dan juga Khamis. Ini biasa kita buat. Ataupun hari-hari tertentu, di antaranya hari Ashura, Yaumul Arafah, Yaumul Tasu'a. Itu di antara puasa yang sunat pada hari-hari tertentu. Ada lagi tak puasa sunat lagi? Ada. Di antaranya puasa Yaumul Bid, hari putih. Hari putih ni berapa ikat tuan? Hari putih 13, 14, 15. Bukan September, bulan-bulan Islam. Kemudian dengar apa baik? 13, 14, 15 bulan-bulan Islam. Setiap bulan Islam daripada pertengahan bulan tersebut adanya hari putih yang disebutkan, kita disunatkan untuk berpuasa. Baik, disebut di sini ialah salah satu kelebihan ialah berpuasa sunat. Nabi tanya kepada sahabat, siapa dalam kalangan kamu ini berpuasa? Salah satu sunnah amalan puasa yang paling baik ialah puasa Nabi Daud, iaitu puasa sehari selang satu hari. Ini puasa yang paling baik, puasa Nabi Daud. Jaranglah kita dapat berpuasa pada hari puasa Daud ni. Dapat istiqamah, puasa istiqamah ni pun alhamdulillah. Kan? Kenapa Nabi sebut perkara pertama ialah siapa yang berpuasa pada hari ini? Nabi cek siapa yang berpuasa pada hari ini. Sebab kata Imam Hasan Al-Basri, antara tanda-tanda amalan kita diterima, amalan apa? Amalan-amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, iaitu di antara yang paling core ialah berpuasa, solat tahajud, membaca Al-Quran, bersedekah. Kata Imam Hasan Al-Basri, apakah tanda-tanda yang nak menunjukkan bahawa amalan tersebut, amalan sepanjang Ramadan tersebut Allah terima atau tidak? Yang disebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu percaya. KPI kejayaan tu, kalian mesti dari CLO, PLO, kejayaan hasil daripada outcome. Nak tengok kita ni betul-betul tak percaya dalam Ramadan ini. Apa tanda ni? Kata Imam Hasan Al-Basri, untuk melihat seseorang itu amalan dia diterima pada bulan Ramadan dan tidak ditolak, ialah mereka ini istiqamah dalam amalan mereka selepas bulan Ramadan. Subhanallah. Dia merupakan satu benda motivasi dan juga ancaman juga pada kita, tuan-tuan. Tarhib wa tarhib. Kalau dah bulan Ramadan dulu kita banyak, memang kita berpuasa, tapi dah habis Ramadan langsung tak ada puasa sepanjang tahun tu. Sambung puasa bulan Ramadan akan datang. Sebab tu Ramadan dia ada puasa 6 hari, kan? Puasa 6 hari. Biasa dia sedih, berapa lagi hari puasa? Tak banyak, Ustaz, 6 hari je lagi. 15 Syawal, 21 Syawal lagi, berapa yang nak puasa 6? Tak banyak, 6 hari lagi. 6 hari nak habis Syawal. Berapa lagi puasa Syawal? 6 hari lagi. Contoh, kan? Kata Imam Hasan Al-Basri, di antara tanda-tanda amalan Ramadan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dia tidak istiqamah selepas Ramadan. Habis Ramadan puasa, tak dah berpuasa, tak ada puasa sunat diisi, disulam sepanjang Ramadan akan datang. Ada sepanjang Ramadan ada dia banyak bersedekah, tapi selepas habis Ramadan dia tidak bersedekah seperti mana bulan-bulan Ramadan yang dia lakukan. Ada bulan Ramadan dia banyak bertahajud, solat malam dan sebagainya. Selepas habis Ramadan tak ada langsung. Sekali-sekali okey, alhamdulillah, tak ada langsung. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini di antara tanda-tanda amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'iyasubillah. Jadi untuk memastikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan kita istiqamah melakukan kebaikan, bukan sekadar Ramadan tetapi selepas Ramadan. Kali itu almarhum Dr. Yusuf Harrawi sebut, kun
ibadallah wala takun ramadaniyun. Jadilah kamu hamba-hamba Allah, janganlah kamu menjadi hamba-hamba Ramadan. Baik. Kena ada kesinambungan. Yang pertama, bila Nabi tanya kepada sahabat, siapa dalam kalangan kamu hari ini berpuasa, maka salah seorang sahabat Nabi yang mendengar kelebihan berpuasa selepas Ramadan, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengangkat tangan menyatakan beliau berpuasa. Ini salah satu contoh yang baik. Yang kedua Nabi sebut, soalan kedua Nabi sebut kepada para sahabat, faman tabi'a minkumul yawmal janazah, barang siapa dalam kalangan kamu ini mengikuti ataupun tabi'a minkumul yawmal janazah, menziarahi orang pada hari ini, mengiringi jenazah pada hari ini. Tabi'a minkumul yawmal janazah, mengiringi jenazah pada hari ini. Amalan yang ditunjukkan oleh Nabi ini merupakan satu amalan-amalan yang mudah. Puasa, mengiringi jenazah, memberi makan orang miskin, menziarahi orang-orang miskin dan juga sebagainya. Satu amalan yang cukup mudah dilakukan. Misalnya contoh Nabi sebut, barang siapa yang hari ini mengiringi jenazah. Iring jenazah ini perkara yang biasa, tetapi sedar tak sedar ini, mengiringi jenazah merupakan satu amalan yang orang bagi Allah SWT berikan satu ganjaran pahala yang cukup besar. Tapi kekeliruan umat hari ini, kita kadang-kadang kita nak mengiringi jenazah ini, kita nak tengok orang jenazah tu kenal atau tak kenal. Siapa meninggal ni? Oh, sekolah-sekolah tak apa kenal lah. Jadi kita pun tak solat jenazah ni. Biasa je tuan-tuan, kita akan iring jenazah, solat jenazah orang kita kenal ni. Orang kita tak kenal, kita tak solat jenazah pun ni. Kita tak apa kenal lah, tak apa pecah lah orang ni. Jadi kita pun take for granted, tak ambil peduli pun. Sedangkan kalau orang itu mengetahui besarnya ganjaran orang yang mengikuti jenazah ataupun menyolat jenazah, merupakan satu ganjaran yang besar yang diberikan, dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebutkan dalam hadis, hadis Sauban, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 'ala janazah falahu qiran, faman syahida dafnahu falahu qiratani mislul uhudi. Ini Nabi sebut kelebihan orang-orang yang mengiringi jenazah. Nabi sebut barang siapa yang mengerjakan solat jenazah, maka akan diberikan pahalanya falahu qirat, maka Allah SWT akan berikan satu ganjaran pahala qirat. Sebabnya apa tuan-tuan? Qirat ni masalul Jabalul Uhud, besarnya pahala orang yang solat jenazah. Berapa rakaat dia solat jenazah? Satu rakaat, 4 rakaat, tak ada rakaat pun tuan, tak ada rakaat pun, 4 kali takbir kan? Dia tanya anak murid saya, solat jenazah berapa rakaat? Ada jawab 4, ada jawab 1, kan? Sempurna rakaat itu ialah ada rukuk dan sujud, 4 kali takbir. Qiraatnya besar mana pahala qiraat yang Nabi sebut, barang siapa man shalla 'ala janazah, barang siapa solat jenazah falahu qiraat, maka dia akan dapat qiraat. Qiraatnya besar mana? Nabi sebut al-qiraatu mislul uhud, qiraat ini besar seperti bukit Uhud, lebih kurang 1077 meter tingginya bukit Uhud. Tuan-tuan yang pergi haji, pergi umrah tahu besar. Kita pahala tak nampak. Cuba bayangkan qiraat ni tuan-tuan, emas. Kalau emas ni mahal sangat, timbul berat pun mahal sangat kan? Timbul yang berat tu, kaya lah kita ini. Berat import lah kan? Besar bukit Uhud tu. Solat jenazah keluar pada masjid. Haji, itu haji ni pahala. Oh, nak pikul balik macam mana ni?
Nak pikul bawa balik macam mana ni? Rumah saya rumah flat ya Ustaz, besar yang pahala ni. Kalaulah kita nampak pahala tu macam duit, macam biting, tak payah bagi duit pun, bagi tak jalan tak kan. Oh, habis solat jenazah Pak Haji, pahala kirat boleh clear. Satu kirat jalan tak, batu tak. Batu tak tu besar banyak tuan-tuan. Boleh 10,000, 20,000 dah tu. Duk tunggu siapa pula nak mati kau semayang ni. Siapa pula nak mati ni, nak dapat pahala kirat. Besarnya pahala. Tapi mentaliti orang Melayu kita solat jenazah sampai orang kita kenal ni, kan? Orang kenal ni. Nabi sebut lagi, faman syahida daf'aha falau qiratani, barang siapa yang mengiringi jenazah sampai dikebumikan, ikut jenazah sampai dikebumikan. Sebab tu kalau tuan pergi ke Baqi' kan, di perkuburan Madinah, selepas orang solat jenazah, orang berbusu-busu kan, iring nak masuk perkuburan Baqi', nak tengok upacara pengebumian. Siapa yang ikut jenazah sehingga mana jenazah dikebumikan, dapat 2 kirat, 2 bukit Uhud. Subhanallah, 2 bukit Uhud tuan. Besar yang pahala. Amalan dah besar tak? Amalan tak besar, perlu modal tak? Tak perlu modal pun, cuma memerlukan sedikit kemahuan saja. Semua memerlukan sedikit kesungguhan dia. Dapat tengok mesej, oh sahabat kita telah meninggal dunia, solat jenazah nama sekian. Kan? Kalau boleh tinggal kat sejak pos kita okey, tinggal lah. Tapi kalau tak boleh dan sebagainya, itu musyaqqah lah kan. Halangan. Tapi kalau kita tidak berhalangan, kan, besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi tanya ni? Ini menarik tak? Kenapa Nabi tanya barang siapa yang solat jenazah ni? Maka Hawa tersebut, Rasulullah, saya solat jenazah pada hari ini, kan? Tapi kalau saya tanya soalan yang sama tuan-tuan, saya rasa 4-0 je dapat. Puasa petak ini, kan? Jenazah pun tak ada yang mati ni. Pergi makan orang miskin pun tak ada ni. Aduh, jumpa sikit kita 4-0 kita tuan. 4-0 kita. Subhanallah, lemah memang kita. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan, barang siapa yang hari ini beri makan kepada orang miskin. Abu Bakar menang lagi. Qala ana, maka Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Tuan, hadis ni bukan Nabi pakat dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, esok aku ada soalan cukup mas, kau pastikan kau jawab sebetul. Tak. Nak tunjuk bahawa ini kelebihan Abu Bakar ni, dia ikut apa yang Nabi perintah. Nabi kata kena puasa sunnah, Nabi kata kena beri makan orang miskin, Nabi kata kena ziarah orang sakit, Nabi kata kena iring jenazah. Semua sahabat yang sentiasa istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah, bukan yang berolok-olok ataupun dia buat kadang-kadang saja. Ini kelebihan Abu Bakar. Maka Nabi kata, siapa yang kalangan kamu ingin beri makan kepada orang miskin, maka Abu Bakar sekali lagi sebut, qala ana, maka Nabi Abu Bakar sebut, hai Rasulullah, aku orang yang memberikan makan pada orang miskin. Kan? Rupa-rupanya tuan, bila kita beri makan pada orang miskin ni, dia merupakan salah satu kunci untuk kita masuk syurga Allah SWT. Tuan kena ingat, manifesto Nabi bila Nabi jadi pemimpin Madinah. Janji Nabi, bila Nabi jadi pemimpin Madinah, ucapan pertama Nabi, ucapan dasar Nabi ketika Nabi memimpin Madinah Al-Munawwarah, ucapan pertama Nabi sebut apa? Afus salam wa yut'imut ta'am wasillu arham wasallu bil laili wan nasi niyam wa tadkhulul jannata bisalam. Ucapan pertama Nabi ketika mana, ucapan dasar Nabi ketika mana menakluk ataupun memimpin Madinah lagi pertama, dari dasar Nabi, afus salam, berikanlah salam, sebarkan salam. Salam ni bukan sekadar Assalamualaikum. Afus salam, sampaikan kesejahteraan, berikan keamanan,
Berikan keamanan. Biarkan masyarakat hidup dalam keadaan selesa, sejahtera, tidak tertekan. Absus salam, sampaikan salam. Wa yut'imut ta'am, beri makan. Alhamdulillah, masjid kita beri makan nombor satu. Alhamdulillah. Kan? Tanya ustaz, masjid Baitul Mahabbah, masjid kambing. Alhamdulillah. Kan? Selalu ada kambing. Malam ni kita ada kambing kan? Esok ada kambing. Esok ada kambing kita kan? Kan? Wa yut'imut ta'am, beri makan. Rupa-rupa dia akan beri makan, tuan. Sebab tu kalau kita belajar psikologi, orang panggil, dalam orang barat dia ada behavior, hierarchy behavior, ke orang panggil perangai manusia, karakteristik. Bawah tu lagi dia ada disebut oleh Maslow. Bawah tu keperluan asas setiap manusia ialah keperluan asas dia, basic need dia, makan. Atas sekali baru appreciation, penghargaan. Orang tuan-tuan, orang yang tak nak makan, kalau kita puji dia pun tak nak pujian. Yang dia nak ialah perut dia diisi, basic need, keutamaan, asas, perkara asas, berikan makan. Berikan makan. Sambung silaturahim dan solat pada waktu malam, kamu akan masuk syurga. Allah nama syurga as-salam. Baik. Menarik ya tuan. Kalau kita tengok, bila sebut beri makan ni, salah satu budaya, alhamdulillah budaya Melayu ni memang suka beri makan. Dia merupakan sunnah Nabi SAW. Tapi salah satu penyakit dekat Melayu ni, bila nak beri makan, dia ingat nak kena beri makan tu nanti makan besar. Nak kena buat kenduri, nak kena makan kambing, ayam tak boleh, ikan tak boleh, telur tak boleh. Kalau orang datang, kita masih kata, bang, ini nak ziarah rumah, kita pun pening, nak makan apa ni, duit gaji tak boleh. Kita, mentaliti kita, bila orang datang ziarah, kita nak servekan yang terbaik, bagus. Tetapi sebenarnya, bila sebut bagi makan ni, benda yang paling simple, yang mana ada? Sebab tu saya tertarik. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Ad-Da'awat, kumpulan doa-doa, menceritakan tentang babul karamat awliya'il afdal wa fadlihi, bab karamah para wali dan keutamaan mereka. Imam Nawawi cerita yang masyhur, cerita tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu hari Nabi terima tetamu. Nabi tanya para sahabat, siapa di kalangan kamu ini boleh terima tetamu Nabi? Tetamu Nabi. Abu Bakar katakan, Rasulullah, saya sedia terima tetamu. Balik, dia bagi tahu isteri dia, kita ada tetamu Nabi SAW 2 orang. Bini Abu Bakar kata, wahai Abu Bakar, kamu ni bawa balik tetamu, kita nak makan pun tak cukup. Makan yang kita ada ni cukup untuk kita keluarga je. Tak apalah, masuk tetamu dulu. Abu Bakar ada kerja, dia kata, minta tetamu makan dulu. Tak apa, kami keluarga makan kemudian. Tetamu kata tak nak, kami nak makan bersama keluarga ni juga, makan bersama Abu Bakar. Maka balik, macam mana ni bang, makanan dia tak cukup ni. Maka dia kata beginilah, ada tetamu datang, bila kamu nak makan, dia padam lampu. Abu Bakar kata, bila nak makan waktu malam, padam lampu. Dan kita ada keluarga, buat bunyi makan. Ini para sahabat, dia ada sifat Isar. Isar ni apa? Isar ni ialah melebihkan, mengutamakan orang lain pada diri dia. Tentu Sultan tuan. Kita depan, kita ada kambing, lepas tu ikan kering. Kita kena ambil ikan kering. Kambing, ambil dah dulu. Kita ambil dulu kambing. Isar ni mengutamakan orang lain. Tak apalah, ambil dah dulu. Janganlah kambing kata, ambil juga. Nanti kita kan. Dari kata disebutkan bahawa, bila disebutkan itu, apa kata kita buat bunyi makan. Maka dalam tu lampu tu, maka isi Abu Bakar pun kau berikan, tuang dekat tetamu ni. Tuang sekali makan tambah, sekali makan tambah, 3 kali pun tambah tuan. Ada lagi. Dia
dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab karamah awliya wa fadli. Makan tak cukup tadi, cukup doang, tapi 3 kali tambah. Abu Bakar kata, buka aku, hadza min syaitan. Ini semua tipu daya syaitan. Buka umumnya karamah. Karamah bukan. Tuan-tuan Aceh kita cuba buat tadi. Cuba buat. Itu kan karamah tu. Itu kelebihan. Sebab apa? Mereka yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah akan ganti. Allah akan ganti sedekah ni immediately, kan? Baik. Yang ketiga Nabi sebut, yang keempat, wajib bertu'am, beri makan, keutamaan beri makan, kan? Yang keempat, qala Abu Bakar, qala faman ada minkumul yawma maridan, barang siapa yang hari ini menziarahi orang sakit, maka Nabi SAW lagi sebut bahawa Abu Bakar, qala Abu Bakar, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'anna fi amri illa dakhala al-jannah, barang siapa yang menghimpunkan empat amalan tadi. Apa dia? Berpuasa, yang pertama. Yang kedua, mengiringi jenazah. Yang ketiga, memberi makan kepada orang miskin. Yang keempat ialah menziarahi orang sakit. 4 perkara ini Nabi sebut illa dakhala al-jannah, melainkan dia dapat masuk syurga. Jadi hari ini kita dengar, kita ni kadang-kadang tak mampu, tak mampu nak buat amalan banyak. Baca Quran pun kita malah, semayang banyak malah. Jadi Allah sediakan package ekstravaganza, pahala cukup besar. Ziarah orang meninggal dunia, pahala cukup besar, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istimewanya hadis ini, semua kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar ini, kalau kita tengok pattern dia, satu amalan yang tak ada return pada Abu Bakar. Kadang-kadang kita buat baik ini, kita nak return, kan? Kalau kita jamu orang tu, kalau orang besar lah, kita jamu budak galah, ini kau dapat projek lagi ni, kan? Pernah juga kita jamu orang miskin dan galah, 4 kan? 4. Bila orang besar datang dan galah, kami golek, kami terbalik semua, kan? Bila jamu orang miskin, kita ni, kan? Jadi kami di warung makan sahabat, kita setiap hari beri makan kepada orang gelandangan, setiap hari, kecuali hari setelah dia cuti. Kita tukar-tukar lah menu. Kadang-kadang kambing, kami dapat kambing daripada Australia. Orang-orang Islam yang korban di Australia melalui bank rakyat, dia hantar beberapa ratus ekor kambing tadi di frozen, kan? Alhamdulillah. Bahkan kambing tuan gelandangan. Kadang-kadang kita sulam dengan ikan dan sebagainya. Kita berikan yang terbaik kepada golongan-golongan yang memerlukan ini. Baru ni Sabtu lepas saya pergi sambut daripada Panasonic, mungkin sahabat-sahabat dari Panasonic, tim daripada Panasonic, kakak-kakak Panasonic datang, lebih kurang 20 orang. Ustaz, kami datang Panasonic ni nak masak. Dia orang datang, dia orang masak ayam masak kicap, masak, dia orang berikan kepada orang yang gelandangan. Dan baik, hari ini cerita semua amalan ni tak dapat kita. Pergi makan orang miskin, tak dapat apa, tak dapat balasan, kan? Ziarah mayat, mayat pun tak ucap terima kasih. Nak mati lah, dia pun tak tahu siapa dirinya. Menziarahi orang sakit, tak ada, kena bawa buah tangan lagi, kan? Jadi tak ada pun return balik pada dia, melainkan semua amalan, ketiga-tiga amalan ini tak dapat return pada dia, kecuali satu, iaitu berpuasa. Okey, kita maksudnya balasan immediately. Dan yang paling menarik lagi, daripada 4 amalan ini, 3 amalan ini merupakan amalan kepada ummah, kepada masyarakat. Hanya satu je amalan yang Nabi sebut ini direct kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu puasa. Wa ana bizikri. Puasa direct kepada Allah Taala. Beri makan orang miskin kepada masyarakat, menziarahi jenazah kepada masyarakat, menziarahi orang sakit kepada masyarakat. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya pahala yang paling besar, pahala yang besar
pahala kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, kepada masyarakat. Keutamaan, kita kena utamakan masyarakat kita. Tuan-tuan duduk di sini, di masjid ni, bangunan maghrib sampai isyak nanti pukul 7 sampai pukul 9. 7, 8, 9, 2 jam. Tuan-tuan, siapa yang dapat? Tuan-tuan dapat pahala. Apa orang lain dapat? Tuan-tuan duduk di masjid 2 jam. Orang lain dapat apa? Orang lain tak dapat apa-apa kebaikan, kecuali kita pergi masjid. Dekat tabung tu kita masuk RM10. RM10 tu kita pergi masjid uruskan untuk pergi orang miskin. RM10 tu masjid uruskan untuk bayar api, elektrik dan sebagainya. RM10 tu lebih besar, antara pahala yang besar. Sebab apa? Kelebihan dia bercambah. Subhanallah. Sebab tu apa masuk berkat? Al-berkat ziyadatul khair. Keberkatan ini ialah kebaikan itu bertambah-tambah. Kebaikan itu bertambah-tambah. Sebab tu Nabi SAW menunjukkan pada kita pattern amalan yang membuatkan seorang itu masuk surga. Selain daripada amalan direct kepada Allah SWT, ialah amalan vertikal kepada masyarakat. Kita perlu menyantuni masyarakat umum dengan apa? Ikut solat jenazah, memberi makan orang miskin, memberi makan mencari orang sakit. Kerana inilah hak orang muslim terhadap orang muslim. Sebab itu Nabi SAW sebut, man ijtama'anna fi amri illa dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghimpunkan 4 amalan ini, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah tuan. Inilah contoh dakwah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu nak jadi wakil rakyat nanti, kamu jadi pemimpin ummah nanti, kamu kena buat perkara ni. Betul hubungan kamu dengan Allah. Tapi pastikan masyarakat kamu, ada qaryah kamu, orang di bawah kamu ini mendapat kesejahteraan. Dan apabila mereka selesa, kamu melakukan kebaikan ini, melayakkan kamu memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan, kita dah tahu dah 4 amalan yang menyebabkan, membolehkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang pertama di antaranya, kita cuba puasa sunat. Tak apa, lama dah tak puasa, kita puasa separuh hari macam kanak-kanak pun okey. Pukul 12, pukul 12 tak tahan lah, muka lah periuk, tak apa. Usaha paling kurang dapatlah pahala usahanya, kan? Apa lagi? Pergi makan, menziarahi jenazah. Adapun solat jenazah, belajar solat jenazah. Bukan ada kalangan kita tak tahu solat jenazah, kan? Paling baik ahli keluarga kita yang uruskan, mengimamkan solat jenazah ahli keluarga kita. Yang ketiga, pergi makan orang miskin. Cari orang miskin pergi makan. Bila di warung kami ada seorang datuk tu, saya tak tahu nama datuk apa. Setiap bulan dia beri pada kami 200 pek beras. Kata, Ustaz, ambil dekat rumah saya, setiap 4 hari bulan 200 pek beras, Ustaz beri makan, gunakan beras ini untuk masyarakat miskin, masak untuk sahabat-sahabat homeless kita. Ada Ustaz berilah kepada yang memerlukan. Sebulan 200 pek beras. Alhamdulillah, ada yang berikan. Kan? Pergi makan pada orang miskin. Yang ketiga, menziarahi orang sakit. Disebut ni, pergi makan ni tak nanti buat banyak-banyak, besar-besar. Kita yang kadang kita nak pujian orang. Contoh agak-agak tuan. Agak modal sikit je buat agak. Takkan nak buat agak, takkan mesti orang kata pun orang hantar kek secret recipe, kita hantar agak je. Buat je, ada yang orang makan. Kita nak tunggu jadi banyak tu tak buat lah kita. Tak buat lah kita. Buat yang sikit dulu. Sebab itu tuan, puasa kan, puasa Nabi sebut di antara pahala besar puasa ialah memberi makan orang berbuka puasa. Sebab puasa kita dengan Allah, tapi bila makan orang puasa lebih besar dia punya manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaat dia kepada masyarakat. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lupa tuan, kita iklan sikit. Pasal kita insyaAllah akan adakan sambutan Majlis Rasul. Jadi pelbagai program menarik. Di antaranya siapa yang dapat baby baru belum akikah lagi, kita boleh akikahkan dengan harga below market price. Jangan sebut orang lain kan. Kalau korban RM600 kan, baru harga market. Akikah RM600 je. RM600 tuan. Jangan beritahu orang lain. RM600 kita tolong sembelih, tolong masak, tolong makan yang ramai, betul nak makan je. Jadi ada cucu ke yang belum akikah, datang insyaAllah kita dah buka pendaftaran RM600 je. RM600 untuk akikah. Dapat sijil lagi. Sijil tu boleh cari kerja nanti. Kerja akikah. Kita buat program tahnik dan benda ni, insyaAllah. Dan kita buat perarakan Majlis Rasul 28 bulan. Jadi kalau ada grup-grup JMB Persatuan boleh sertai, insyaAllah kita akan maklumkan kepada ketua-ketua blok untuk sertai hadiah lumayan disediakan. Perarakan Majlis Rasul yang tak ada grup, kalau solo pun boleh datang, tapi tak dapat hadiah lah. Sebab perarakan ni kumpulan. Ustaz saya datang solo, bawa spanduk boleh tak? Datang solo, bawa spanduk boleh. Dapat hadiah sagu hati pun okey. 28 September nanti kita buat perarakan. Sebelum ni kita naik motor, kali ni kita nak buat kumpulan hadiah menarik. Individu, nanti kita fikirlah kalau buat rakan individu kita bagilah hadiah KFC ke apa kan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.